Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Siti Zainun Amir, selamat datang Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat datang Dr. Suria. Okey. Alhamdulillah, selamat datang Cik Azman. Selamat datang Puan Nur Alina. Okey. Ya, Alhamdulillah. Bertemu lagi kita petang ni. Petang pula. Biasa jumpa petang pagi. Bertemu kita pagi ni. (5 Julai 2020 hari Ahad. Di pagi minggu. Kita bertemu pada siri ataupun sesi yang ke-65 65, pertemuan kita yang ke-65. Okay, Alhamdulillah, di pagi minggu kita bertemu, kita bersiaran langsung di pagi minggu ni. Okay. So Alhamdulillah, malam tadi kita dah pun sama-sama membincangkan, saya dah tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan gambar rajah kan. Gambar rajah, makhraj huruf yang khusus. Okey. Makhraj umum. Okey, sebelum saya terlupa, bagi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dah pun join kita pada pagi ni, sesi live kita, seperti mana biasa, saya mohon bantuan, kerjasama dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk sama-sama bantu saya. Yang pertama, kita pakat klik button like. Klik button like ataupun klik button love kat bawah tu Yang pertama. Yang kedua, kita pakat klik button share. Okay. Share di Facebook kita, di wall Facebook kita sendiri boleh. Ataupun boleh share di Facebook group. Di Facebook group yang kita join InsyaAllah, mudah-mudahan kita boleh war-warkan majlis ilmu ni supaya ramai lagi yang boleh turut serta bersama-sama dengan kita dan boleh mendapat manfaat bersama-sama dengan kita insyaAllah.
Okey, boleh Okey. Dah klik button like, dah klik button share, pakat-pakat share Okey, insya-Allah kita akan sambung ini pelajaran kita. Malam tadi saya dah pun tunjukkan, dah kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan gambar rajah makhraj yang khusus. Okey. Dia bila kita sebut pasal makhraj ni, dia ada dua lah makhraj. Satu kita panggil makhraj umum, makhraj khusus. Kalau saya nak buat analogi yang mudah, makhraj umum ni ialah ini kita pagi ni kita bertemu pada siaran pada sesi yang ke-65. Ya betul. Terima kasih Puan Siti Zainun. Okey. Pertemuan yang ke-65. Okey. Sambung cerita kita tadi. Makhraj ada dua iaitu makhraj yang umum, yang keduanya makhraj yang khusus. Makhraj yang umum ni saya boleh buat, kalau kita nak buat analogi, dia ibaratkan macam satu daerah lah. Okey, satu daerah. Okey. So makhraj yang umum, makhraj yang umum ada 3. Okey, kalau kita boleh bayangkan ataupun kita boleh ibaratkan, analogikan, makhraj umum ni ibarat daerah. Okey, daerah Okey, makhraj umum ibarat daerah. Ada 3 daerah ataupun 3 makhraj umum, iaitu makhraj yang keluar daripada al-halqu, leher. Okey, so kawasan leher ada 6 huruf yang keluar. Kemudian makhraj al-lisan, makhraj lidah, ada huruf yang keluar daripada kawasan lidah. Lidah ada 3 kan, pangkal lidah, tengah lidah, hujung lidah. Itu ibarat satu daerah lah. Kemudian makhraj umum yang ketiga ialah makhraj yang keluar daripada bibir. Ada 4 huruf yang keluar daripada bibir. Okey. Makhraj umum yang pertama, al-halqu, leher, ibaratnya satu daerah, kawasan leher, daerah leher, ada 6 huruf. Kemudian makhraj yang keluar daripada kawasan lidah, sama ada pangkal, tengah ataupun hujung lidah, ataupun kita boleh bayangkan sebagai satu daerah lah, kawasan daerah lidah. Ada berapa huruf yang keluar situ? 18 huruf. Lidah banyak. Pangkal 2, tengah 3, 5, hujung lidah ada 13. 13 huruf semuanya. Kemudian huruf yang keluar daripada bibir ada 4 huruf. Itu 3 makhraj yang umum. Leher, lidah, bibir. Kemudian semalam, gambar rajah yang saya kongsikan semalam, yang saya tunjukkan semalam, itu makhraj yang khusus, yang spesifik. Huruf hamzah dan ha keluar daripada kawasan bawah leher. Tengah leher, ain dan ha. Hujung leher, kha dan ra. Itu spesifik. Spesifik tu saya boleh ibaratkan, ibaratnya macam rumah lah. Setiap rumah dalam daerah tu. Setiap rumah dalam daerah. Okey. Itu yang kita masukkan dengan makhraj khusus. Okey, jelas Okey, alhamdulillah. So hari ni, seperti mana yang saya dah sebutkan malam tadi, insya-Allah kita akan buat latihan makhraj. Okey, mengikut daerah-daerah makhraj yang umum tadi. Okey, kita akan mulakan daripada sebutan latihan makhraj huruf di kawasan leher, al-halqu, mula daripada huruf yang paling bawah hamzah ha naik, ain ha naik lagi, kha ra. Okey, habiskan dekat leher, kita pergi pada huruf yang berada dalam kawasan lidah, pangkal lidah dulu, qaf dengan qa, tengah lidah, shin, jim dan ya. Lepas tu hujung lidah daripada huruf yang paling atas, ra, nun, lam. Kemudian hujung lidah sentuh belakang gigi, ta, da, ta. Hujung lidah keluar sikit. Okey, hujung lidah, atas hujung lidah kena gigi ni. Okey, keluar 3 huruf lagi situ. Tha, za, za. Hujung lidah turun bawah, sentuh belakang gigi bawah. Sa, zai dengan so. Kemudian tepi lidah kena tepi geraham, hujung lidah belakang gigi, huruf dha, kemudian huruf bibir 4. Ba, ma, wa, fa. Okey. Okey, boleh Okey, insya-Allah kita mulakan latihan makhraj kita dengan huruf yang pertama. Jelas puan Okey, terima kasih Puan Siti Zainun. Okey, kita terus ke muka okey. Saya zoomkan. Okey, jelas, boleh nampak dengan jelas Boleh nampak dengan jelas kita punya tu. Okey. Tajuknya latihan makhraj al-halqu. Okey, kita akan tengok al-halqu ataupun leher, huruf-huruf yang duduk dalam kawasan ataupun daerah
ataupun di makhraj yang terletak pada makhraj umum al-halqu lihi, ada 6 huruf So kita akan sama-sama praktis, sebutkan satu persatu. Bermula daripada huruf yang paling bawah, naik ke atas. Okey. Sebelum kita mula-mula kita sama-sama baca. Okey. Boleh nampak dengan jelas saya punya jelas Okey. Okey. Okey, kita tengok pada huruf yang pertama. Okey, kita akan membaca, sama-sama membaca dan berbunyi huruf hamzah dulu. Okey, sebelum kita baca, ada sedikit kesalahan tanda bacaan kat sini. Okey, tengok kalau dalam Al-Quran, baris mati ditandakan dengan tanda yang macam ni. Macam ladam kuda tu Okey, cumanya dalam kaedah penulisan ni, baris mati disebabkan oleh kita gunakan keyboard Arabic, keyboard Arab Arabic keyboard. Dia kalau Quran ni punya keyboard lain. Sebab susah nak dapatkan Quranic keyboard. Jadi dalam Arabic keyboard baris matinya bulat macam ni. Okey. Minta ambil perhatian yang ni sebab dalam Al-Quran tanda bulat ni lain maksud dia. Huruf yang ada tanda bulat, yang selalu saya sebut huruf yang bercincin, yang ada cincin, yang ada bulat, ada kosong atas tu, adalah huruf yang diabaikan bacaannya. Itu dipanggil sebagai, kalau dari segi istilahnya, dipanggil sebagai harfu ziyadah, huruf tambahan. Huruf tambahan yang tak ada fungsi langsung dari segi bacaan. Dalam tulisan kena ada, dari segi bacaannya tak ada fungsi. Okey, tapi disebabkan oleh kerana kita susah nak dapatkan keyboard Quran tu, terpaksa gunakan keyboard Arab. Bila kita type dalam keyboard Arab, dalam bahasa Arab, dalam penulisan Arab biasalah kita kata baris matinya ialah tanda bulat ni. So ada bukan sengaja disalahkan sebab kita tak dapat nak gunakan yang ni. Jelas Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Nurihan Yusof, selamat datang puan. Okey. So saya harap tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat sekalian, tolong ambil perhatian So tanda bulat yang kita buat ni adalah tanda baris mati sebenarnya. Kelabu Tak jelas puan Puan Siti Zainun, okey ke puan? Dah okey ke? Ia kelabu. Masih kelabu Okey ke? Puan Siti Zainun, Puan Nurihan, dah okey dah? Ke atau masih kelabu? Puan Lia jelas Okey. Saya dah cuba adjust Betul sudah okey? Alhamdulillah. Okey, kita sambung So, harap tuan-tuan dapat gantikan kena ganti sendirilah ganti sendiri baris mati. Gambar tak jelas Ustaz, masih kabur. Puan Raja Maimunah macam mana saya nak buat Tapi kenapa ada yang okey posisi sana dah okey dah. Macam mana nak buat kalau saya dah cuba adjust dah tu, kalau katakan masih tak okey, cuba pusingkan handphone, rotatekan dia punya screen view tu kan, lintangkan paparan tu. Boleh Puan Raja Maimunah?
Kalau masih tak jelas lah. Puan Siti Zainal dah okey Puan Nurihan dah okey ke? Boleh saya teruskan Okey. So saya ulang balik disebabkan oleh kerana ketika kita nak buat ni, kita nak type ni, kita tidak boleh dapatkan tanda bacaan Al-Quran yang sebenar. So bila kita type tanda baris mati tu, dia keluar tanda bulat ni. Tanda bulat ni adalah tanda baris mati yang digunakan dalam kaedah penulisan bahasa Arab yang biasa. Untuk penulisan Al-Quran, tanda ataupun baris mati ni ditanda dengan tanda yang macam ni, ladam kuda ni. Okey, itu beza dia. Dalam Al-Quran, penulisan Al-Quran, tanda bacaan baris mati ditanda dengan tanda ladam kuda. Dalam bahasa Arab, tanda baris matinya ditanda dengan tanda bulat. Itu kita nanti. Sebab tu kalau kita biasa beli buku doa, buku-buku doa, buku baca dalam solat ke, buku-buku zikir, buku salawat, kadang-kadang ramai yang confuse. Baris matinya ditanda dengan baris ataupun dengan tanda bulat. Itu merupakan tanda baris mati untuk kaedah penulisan bahasa Arab yang biasa. Okey. So, untuk bacaan kita hari ini, saya nak mohon kerjasama tuan-tuan dan puan. So, Arab jelas sebab kalau tak, dia akan jadi confuse. Jadi confuse. Sebab dalam Al-Quran, baris matinya menggunakan baris mati yang ini. Macam bentuk ladam kuda. Tapi ketika kita nak buat benda ni, kita tak nak dapatkan apps keyboard Al-Quran tu. Cuma dapat keyboard Arab. Keyboard Arab bila kita type baris mati, dia keluar bulat. So, kita kena bayangkan pada paparan saya ni, gantikan baris mati bulat ni dengan baris mati yang ini. Okey, jelas maksud saya itu yang saya nak masukkan Okey, boleh sebab dalam Al-Quran, tanda bulat itu berbeza maksudnya. Saya ulang lagi sekali. Kalau dalam Al-Quran, tanda bulat bermaksud huruf tambahan yang tiada fungsi dari segi bacaan. Tak ada efek langsung pada bacaan. Okey? Dah okey. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Puan Nurihan. Puan Raja Maimunah tu dah okey Puan Raja Maimunah dah okey ke? Puan Nurihan dah jelas dah. Alhamdulillah. Puan Siti Zainal pun dah jelas Okey, so jelas So itu tanda bacaan yang saya nak highlightkan kat sini lah. So gantikan baris mati bulat ini dengan garis mati ini. Bayangkanlah, kita tukarkanlah. Sebab kertas tu ada pada saya kan. Kalau tuan-tuan puan-puan ada kertasnya, boleh contenglah, betulkan kan. Tapi so bayangkanlah, yang dimaksudkan dengan bulat ini adalah baris mati yang berbentuk ladam kuda ni dalam Al-Quran. Okey, jelas Okey, kita akan sama-sama baca. Ini latihan makhraj untuk huruf Al-Halku dulu. Huruf-huruf yang berada dalam kawasan leher. Okey, boleh Okey, kita akan mula daripada huruf yang pertama dulu. Kita baca yang atas dulu Okey, sama-sama kita ikut. Kita akan jaga ada tempat yang perlu baca panjang, ada perlu baca pendek, ada yang perlu baca dengan satu harakat, dua harakat, ada yang perlu baca dengan baris satu, ada yang perlu baca dengan baris dua. Okey, kita baca dulu sekali. Round pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan boleh follow saya sama-sama kita baca A, I, U, Ba. Okey, seterusnya U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu'ni, Mani, An, Ani, A. Alhamdulillah, gambar je lah. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Puan Raja Maimunah. Okey, sekali lagi A, Hamzah bagi atas. Kalau ada alif, kita panjang-panjang dua harakat A, dua harakat. I, dua harakat. U pun dua harakat. Ba bagi atas. Hamzahnya, ini baris mati So, Ba. Okey, kita huraikan sikit A dua harakat, I dua harakat, U dua harakat, ada waw mati. Ba bagi atas, Hamzahnya baris mati. So, kita ba jaga Hamzah. Seperti mana yang saya pernah sebut dulu banyak kali. Hamzah ni hurufnya kecil sahaja bentuknya. Tapi dia bersifat dengan sifat yang sangat keras. Ibarat batu kecil yang keras, batu kerikil yang keras. So, bila berbaris mati, hentikan segala, kita perlu tekan pada makhraj. Ba, macam tu. Tak boleh baca sebab jaga-jaga. Biasanya Hamzah mati dua kesalahan yang biasa dibuat. Yang pertama, berbunyi menghampiri bunyi ain. Ba, salah sebab menghampiri bunyi ain. Yang kedua, bunyi Hamzahnya lemau. Masuk angin, tak solid, tak keras. Dia akan bunyi dengan ba. Saya ulang ba. Itu bunyi Hamzah mati yang tidak tepat. Sebab Hamzah dia bersifat solid, keras macam batu. So bila baris mati, stopkan dia. Ba. Macam tu. Okey, seterusnya. Kemudian U dua harakat Hamzah bagi dua atas. So an. Okey, dengarkan saya bunyi an. Tak nak baca dengan an. Bukan an. Dia ada sifat dia. Dia akan bunyi
dengan kita akan bunyi hamzah bagi dua atas dengan bunyi hamzah bagi satu dengan bunyi nun mati. Ani, a, na. Okey. Ani, a, na. Okey. Kemudian minal. Okey. Alif ni sebenarnya hamzah wasal dia ada topi. Ini pun sebab kita tak boleh nak buat. Kita tak dapat keyboard Arabic tu. Keyboard Quran. So tanda kepada sod atas dia tu tak dapat. So alif ni sebenarnya hamzah wasal, alif topi lam ni mati dengan baris mati ni. Minal mu'ni. Ni jaga satu harakat, na pun satu harakat. Mani'an. Aturnya an tapi sebab kita waqaf kita baca dia dengan baris satu dua harakat. Okey, mani'an ani'a. Okey, jelas Okey, sekali lagi kita sama-sama baca. A i u ba u an ani a na minal mu'ni mani an ani a. Okey, jelas Okey, kita rehat 1 minit sekejap, saya nak ada kerja sikit. Sekejap 1 minit kita rehat. 30 saat kita rehat. Okey, cuba baca yang baris yang kedua. Sama-sama baca dulu sendiri-sendiri kat rumah. Ha hi hubah ni. Kejap kita rehat 30 saat. Okey, dah boleh cuba. Okey, kita pergi pada baris yang kedua huruf ha pula. Huruf ha ingat huruf ha dengan huruf hamzah berada pada satu rumah. Saya sebut mudah berada pada satu rumah, satu makhraj khusus dengan huruf hamzah. Okey, dia duduk dalam leher, dia duduk kawasan leher paling bawah, hujung leher, pangkal leher. Macam yang kita tunjukkan semalam. Okey, hamzah Okey. Okey, masih ingat yang ni lagi okey. So huruf hamzah dengan huruf ha duduk kawasan pangkal leher, leher paling bawah. Lepas tu huruf ain ha tengah leher, huruf kha dan huruf gha berada di kawasan atas leher, leher paling atas dekat anak tekak kita tu. Ataupun kawasan hujung leher. So hamzah ha, ain ha, kha gha berada dalam satu daerah ataupun berada dalam makhraj umum al-halqu leher. Okey, kemudian kita spesifikkan hamzah ha satu rumah, ain dengan ha tu satu rumah, kha dengan gha satu rumah. Okey. Okey, jelas Okey, kita sambung bacaan huruf yang kedua iaitu huruf ha. Okey. Ha hi hu bah hu han hani ha na minal muhni mahi han hani ha. Okey, boleh Okey. Ha ada alif kosong, dua harakat. Hi lepas tu ada lepas bagi bawah hi ada ya kosong, so dia baca dua harakat. Hu lepas tu ada waw kosong, so dia baca dua harakat. Ba bagi atas, ha mati. Okey, ni baris mati ni kita gantikan dengan baris mati ni okey. Macam yang saya sebutkan tadi. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok ada beberapa orang yang baru join kita pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat datang saya ucapkan. Mohon sokongan, bantuan, kerjasama, sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian yang baru join kita pagi ni, sesi live kita ni. Tolong bantu saya, sama-sama kita klik button like dan juga klik button share. Tujuannya supaya kita boleh hebat-hebatkan majlis ilmu kita ini, supaya ramai lagi kawan-kawan kita kat luar sana boleh turut serta dan dapat manfaat bersama dengan kita, insya-Allah. Okey, boleh Okey, so bah. Okey, bah. Beza dengan hamzah Hamzah ba. Yang ni bah. Ada keluar hembusan nafas kat situ. Bah. Lepaskan. Hamzah dia stop terus. Ba. Yang ini bah. Beza dari segi walaupun berada pada satu rumah, satu makhraj, tapi beza dari segi sifatnya. Yang ini ba sifatnya keras solid.
jitu, padu. Yang ini bah, lepaskan. Bah, tak perlu disekat-sekat. Ini ba, terus stop. Ini bah. Okey. Hu, han. Hu dua harakat Han. Jaga. Han. Perhatikan saya bunyikan Han. Tak nak baca dengan han. Bukan dikeraskan dengan bunyi han. Tapi han. Hanihah na. Minal muhni. Muhni. Mahihan. Hanihah. Boleh sekali lagi. Hahi hubah. Huhan hanihah na. Okey, boleh sama-sama kita baca Minal muhni mahihan haniha. Okey, boleh seterusnya. Huruf ain. Huruf ain duduk kat mana? Ingat ain duduk di atas makhraj. Tengok. Ain dan ha satu rumah. Berada di atas rumah hamzah dan ha. Okey, satu makhraj Okey. Seterusnya huruf ain. Ai u ba an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Okey, jaga ain ni dua harakat. Bila jumpa alif kosong, ya kosong, waw kosong yang tak ada baris, itu alif, waw dan ya mat. Huruf sebelumnya kita baca panjangkan di dua harakat. Okey. Ain bila baris mati. Selalu saya sebut. Sebab apa saya selalu sebut? Sebab kita nak jaga bacaan kita dalam suratul Fatihah. Ada ain mati kan? Iyyaka na'budu. Itu bacaan bagi sifat ain yang sebenar. Sebab ain kita tak boleh keraskan dia seperti mana huruf hamzah. Ramai orang mengeraskan huruf ain. Dia akan menghasilkan bunyi na'budu. Ataupun macam ni, ba. Bukannya ba, tapi ba. Ba. Dia ada bunyi berekor sikit. Okey? A-I-U ba. Okey? Okey. U, an. Okey, an. Tak nak u, an. Bukan an. Jangan dikeraskan sifat nun mati tu. Dia ada sifat tawassut. Okey? Sebab bunyi baris dua adalah sama seperti bunyi nun mati. Okey, bunyi baris dua adalah bersamaan makhraj dan sifatnya dengan makhraj dan sifat nun mati. Saya ulang setiap huruf yang berbaris dua mempunyai ataupun memiliki wajib dibaca dengan makhraj nun mati dan juga sifat nun mati. Sebab tu dia akan menghasilkan bunyi an, bukannya an, tapi an, sifat nun tawassut. An, ani, na. Okey, dia ada bunyi spring macam spring minal mu'ni ma'i an, ani, Okey, sekali lagi kita baca. Okey, satu lagi nak jaga. Selalu juga kadang-kadang huruf ain tu dibaca dengan tekanan. Jangan ditekan huruf ain. Huruf ain tak perlu tekan pada makhraj. Itu bukan sifat ain. Kadang-kadang ada orang baca dia tekan huruf ain. Ba. U, an, ani, na. Tekan, jangan ditekan. Lembutkan je. Ba. Boleh ba. An, ani, na. Minal mu'ni ma'i an, ani, Okey, seterusnya. Huruf yang berada satu rumah dengan huruf ain, huruf ha. Ha pedas Ini ha tak pedas. Ini ha pedas. Dia panggil ha cili. Tak kisahlah. Okey, dia berangin Okey. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hani, hah, na. Minal muhni mahihan haniha. Dia bunyi berangin dia tu kan. Ha, hi, hu. Dua harakat. Bah. Dengar bunyi angin, hembusan nafas yang keluar. Ha adalah huruf yang paling, antara huruf yang paling banyak keluar hembusan nafas. Bah. Hu, han. Hani, hah, na. Minal. Okey, baris mati ni gantikan dengan ladam kuda ni. Baris mati ladam kuda. Muhni mahihan han. Okey, dengar bukan mahihan, bukan dibaca dengan han, tapi han, haniha. Okey, sekali lagi kita ulang. Ha, hi, hu, bah. Hu, han, hanihah, na. Minal muhni
Mahihan haniha. Okey, boleh Okey, seterusnya kita pergi huruf yang berada di kawasan leher yang paling atas, di atas makhraj ataupun di atas huruf ataupun di atas rumah. Okey, tengok ini. Dalam kawasan leher kita ni, okey, paling bawah hamzah dan ha, ni kawasan kat tekak kita, dekat biji alkum tu, tengah leher, ain ha dah habis. Ini kawasan leher yang paling atas dekat dengan nak masuk ke anak tekak dah, nak masuk ke kawasan lidah dah. Huruf kha dan juga huruf ra, satu rumah. Okey, so ini semua huruf, 6 huruf ni berada dalam kawasan makhraj umum leher al-halqu ataupun dalam daerah dalam daerah leher. Dalam daerah leher ada 3 biji rumah je. Rumah hamzah ha satu rumah, ain ha satu rumah, kha dan ra satu rumah. Jelas saya buat analogi macam tu lah. Supaya mudah kita boleh bayangkan Okey, Puan Siti Zainul Selamat datang Cik Ismail Abdul Rahman. Selamat datang juga Puan Azliah Okey, selamat datang. Okey, kita pergi pada huruf yang ke-5. Huruf yang berada di kawasan leher paling atas, hujung leher Kha, khi, khu, bakh, khu, khon, khoni, khokhna, minal, mukhni, makhi, khon, khoni, kho. Okey, boleh Kha, kha, khi, khu, bakh. Okey, jaga Okey. Okey, pertama sekali saya nak tunjuk yang kha, khi, khu ni. Okey, saya nak tunjuk sikit bibir saya. Kadang-kadang ramai di kalangan kita, bukan kita kat sini lah, kita tempat lain lah ni, orang kampung lain, tempat lain yang memoncongkan bacaan huruf kha dan juga huruf ra, ghain kha, khi, khu. Okey, macam yang saya sebut sebelum ni dan yang pernah saya sebut banyak kali, huruf kha, hati-hati, adalah huruf yang keluar daripada kawasan hujung leher kita. Hamzah pada bawah hamzah, ha, tengah leher, ain, ha, kha, ra sini. Okey, dalam-dalam lah. Kawasan leher yang paling atas sebelum masuk ke kawasan anak tekak dan juga kawasan lidah. Okey. So, bila kita nak melafazkan, membunyikan huruf kha dan ra, kita punya kawasan leher lah, al-halqu, hujung halqu ni, yang keluarkan bunyi itu. Okey. Saya buat analogi mudah. Kalau saya nak keluarkan bunyi yang keluar daripada tapak tangan saya tepuk tangan Okey, saya nak keluarkan bunyi yang keluar daripada tapak tangan. So, apa yang saya perlu buat? Tangan saya lah saya kena gerakkan dan tepuk baru keluar bunyi daripada tapak tangan. Faham So, bila saya nak keluarkan bunyi daripada kawasan pangkal leher, kita punya kawasan pangkal leher itulah yang bekerja keluarkan bunyi, bukannya mulut. Itu saya nak highlight kat situ. Okey. So, kalau ada pergerakan pada bibir dan mulut, sedikit pergerakan boleh diterima, tapi tak perlulah sampai ho. Okey, maksudnya kecenderungan bunyi itu dipengaruhi oleh pembentukan ataupun pergerakan pada bibir. Tidak. Dia bergantung 100% bunyinya, ataupun kita boleh kata 90% bunyinya adalah keluar daripada makhraj dia lah, daripada rumah dia. Daripada tempat keluar bunyinya. Macam saya tepuk tangan tadi saya tepuk tangan, bunyinya keluar daripada sini. Okey. Kalau saya tepuk, minta maaf, tunjuk minyak angin sikit pening kepala. Kalau saya ketuk sini, bunyi keluar dari kaca ni, sentuhan ni. So, kalau huruf tu keluar daripada sini, maka kawasan itulah yang keluarkan bunyinya. Bukannya bibir, bukan mulut, bukan lidah. Okey? Jelas maksud saya Okey, so cuba tengok saya sebutkan kha, khi, khu, kha. Okey, bibir tak bergerak sangat pun. Sebab yang keluarkan bunyi bukannya bibir dan mulut, tapi kawasan hujung leher. Okey, pasti sebab ni biasa kena ada semua ho. Tak perlu. Fokus kepada kawasan dalam leher kita bahagian atas tu yang keluarkan bunyi kha. Okey? Kemudian bila kha baris mati, yang pertama kesalahan yang biasa berlaku, okey, kita sebut sikit, dibaca dengan keras, bah. Okey, kha dia ada sifat apa dipanggil, rokhawah. Okey, rokhawah. Bah. Dia ada keluar berekor sikit. Okey, guru saya kata berekor sikit bunyi dia. Bah. Okey, bukannya bah. Itu sifat hamzah. Hamzah keras solid macam saya sebutkan tadi Kha dia bunyi berekor sikit, yang pertama. Yang kedua, kha bukan huruf qalqalah. Kadang-kadang ada yang membacanya dengan bah. Dah lantunkan huruf kha. Kha bukan huruf qalqalah. Hati-hati, dia cuma bah. Yang kedua. Yang ketiga, poin yang saya nak highlight ialah kha dibaca dengan bunyi sedikit bulat di kawasan dalam leher lah. Bukan kat mulut. Bukan bah. Tapi bah. Okey, bukan bah. Jelas Bukan bah. Tapi bah. Sebab ada yang membacanya dengan bunyi bah. Bukan bah, tapi bah.
Okey. Boleh jelas perbezaan bunyi dia? Bukan dibaca dengan bah, tapi bah, bah. Okey, bulatnya di dalam Okey, kita sambung. Okey. Mana huruf kita tadi? Okey. Kita sambung bacaan kita lagi sekali. Kemudian hu, khon. Okey, khon. Perhatikan bunyi sebab bila sebut baris dua, makhraj dan sifatnya adalah makhraj dan sifat nun mati. Khon, khoni, khohna, minal muhni, mahi, khon, khon. Bukannya khon, khon. Okey, tapi khon. Makhraj dan juga huruf nun mati bagi setiap bacaan huruf yang berbaris dua. Okey, jelas khoni, kho. Sekali lagi kita ulang. Kho, khi, khu, bah, khu, khon, khoni, khohna, minal muhni, mahi, khon, khoni, kho. Waalaikumsalam Puan Nur Aini Abdul Ghaffar. Saya lewat join, tak apa Puan. Okey, nanti boleh tengok balik rakaman kita Okey, kita pergi pada huruf leher yang terakhir. Satu rumah dengan kha, tapi huruf gha. Okey. Gha, ri, ru, bar, ru, ron, roni, rorna, minal murni, mari, ron, roni, ro. Kita tengok Ro, ri, ru, jaga. Ini pun bunyinya mesti keluar daripada kawasan hujung leher. Keluar bunyi daripada kawasan leher yang paling atas tu bukan dipengaruhi oleh bibir dan mulut bunyinya. Okey. Bar, ini pun sama juga kes kita macam kha tadi. Bunyinya bulat, bar, bukannya bar. Bukan bunyi bar, tapi bunyi dia bulat sikit. Tapi jangan bulat pada bibir. Jangan bunyi bulat pada bibir, bulatnya pada dalam kerongkong kita tu. Dekat ujung leher kita tu. Bar. Okey. Dan hati-hati jangan kolkolahkan dia bar, bukan dikolkolah dan bukan dikeraskan dia seperti mana sifat hamzah. Hamzah keras, ba. Yang ni dia berekor sikit. Bar. Sebab ini pun penting sebab kita dalam surah Fatihah kita ada huruf ghain mati kan. Ghairil maghdu. Jangan dikeraskan maghdu ataupun ni bar. Dia kena bar. Maghdu, bukannya ghairil maghdu. Dia kena berekor sikit. Maghdu, bukan juga qalqalah. Maghdu, bar, bukan juga qalqalah dan bukan juga bersifat keras seperti mana hamzah. Bar. Okey, ghairil maghdu. Okey, bar, maghdu. Okey, ron. Okey, sama macam saya sebutkan tadi. Kita ingat semua huruf yang berbaris dua, atas atau bawah atau depan, semua huruf yang berbaris tanwin mempunyai ataupun wajib dibaca dengan sifat nun mati dan juga makhraj nun mati. Ron, hujung lidah sentuh langit atas ron, dan sifat nun mati. Ron, roni, rorna, minal murni, mari, ron, roni, ro. Dua harakat. Sekali boleh Ghari, ru, bar. Okey, sekali. Ghari, ru, bar. Ru, ron, roni, rorna. Minal murni. Mari, ron, roni, ro. Okey, boleh Boleh follow saya setakat ni. Batuk-batuk kita buat latihan makhraj latihan makhraj ni kena minum air banyak ni. Okey, kita pergi pada huruf yang berikutnya. Okey. Boleh lipat pula kertas saya ni. Okey. Huruf pangkal lidah Okey, kita pergi huruf leher dah habis. Sekarang kita pergi pada huruf yang berada di makhraj umum lidah ataupun huruf-huruf yang berada di daerah lidah. Okey, lidah macam yang kita cerita semalam, ada huruf yang duduk di pangkal lidah, tengah lidah dan juga huruf yang berada di kawasan
hujung lidah. Okey, kita akan tengok huruf-huruf yang berada di kawasan pangkal lidah terlebih dahulu. Huruf yang berada di kawasan pangkal lidah. Lidah kita yang paling dalam tu, yang dekat nak masuk ke leher tu, dekat nak tekak kita tu. Okey? Okey, huruf di pangkal lidah ada dua. Huruf di pangkal lidah yang paling dalam adalah huruf qaf. Atas sikit ka. Okey, kalau kita boleh tengok balik, kita flashback balik kita punya semalam. Tengok huruf yang berada di kawasan pangkal lidah. Qaf bersempadan dengan huruf ra dan ghin. Ini sempadan, yang garis putus-putus ni sempadan. Ini makhraj ataupun kawasan daerah leher. Ini sempadan untuk makhraj umum lidah ataupun daerah lidah. Qaf dan ra ghin ni, kha ra ni sempadan ni. Ini masih lagi duduk dalam kawasan leher, ini dah masuk kawasan pangkal lidah. Kawasan lidah yang paling dalam qaf, atas sikit kaf. Okey? Okey, kita cuba sama-sama baca qaf. Qa qi ku baq ku qon qani qaqna minal muqni maki qon qani qa. Okey, boleh follow qa qi ku. Ini pun sama. Sama juga cerita je dengan huruf ra dan kha tadi, bunyinya mesti keluar daripada pangkal lidah. Maksudnya, ingat lagi tak gambar rajah yang saya tunjukkan malam tadi? Bila kita sebutkan huruf qaf, kawasan lidah kita yang paling dalam, pangkal lidah kita tu, kita naik tekankan dia ke kawasan halkum kita yang dalam tu. Okey. Pangkal lidah kita, kawasan lidah kita yang paling dalam tu, kita naikkan dia, jongkitkan dia dan menekan pada makhraj, pada dinding lelangit belah dalam tu. Pada kawasan halkum kita tu. Okey. Kemudian bila baris mati, dia menghasilkan bunyi ataupun lantunan qalqalah, baqaq. Okey. Qa qi, jangan moncongkan sikit boleh lah, jangan moncong sangat sebab bunyinya bukan keluar daripada bibir, bunyinya keluar daripada kawasan pangkal lidah. Qa qi ku baq. Fokus keluarkan bunyi daripada pangkal lidah, bukannya keluar bunyi daripada bibir dan mulut. Okey, seterusnya ku kon. Okey, saya silap saya lupa. Baris dua jumpa dengan qaf. Okey. Tadi ada ke? Tadi tak ada. Okey. Baris dua jumpa dengan qaf. Ini kita punya pelajaran dalam Iqra 6 Kita bersama-sama dah baca Iqra 6. Baris dua jumpa qaf jadi dengung ikhfa. Saya lupa nak dengungkan tadi. Ku qon qani qaqna qon. Dengung ikhfa baris dua jumpa qaf. Okey. Qani qaf mati qalqalah na minal muqni. Qalqalah lagi. Maki ko, bagi dua jumpa qaf, dengung ikhfa lagi. Maki qon qani qon. Dengung di rongga hidung. Jaga bibir buka, lidah tergantung, tak boleh sentuh mana-mana, gigi renggangkan, tak boleh bersentuhan. Okey? Ada dengung ikhfa. Kita dah cerita panjang lebar dulu kan, masih Iqra 6. Okey, ulang kaji balik Seterusnya kita ulang sekali lagi. Qa qi ku baq. Okey? Cuma saya nak ingatkan, pastikan bunyinya keluar daripada pangkal lidah. Fokus bunyi keluar daripada pangkal lidah, bukannya dipengaruhi oleh bibir dan mulut. Macam yang saya tunjuk sikit lah Jangan kita bunyi dengan ko, ki, ku. Itu bunyi tu dah dipengaruhi oleh bibir dan mulut kita dah. Ko, ki, ku, baq, ko, ki, ku. Bibir tak gerak sangat pun. Sebab apa? Sebab bibir tak bekerja pun untuk keluarkan bunyi. Yang bekerja keluarkan bunyi ialah pangkal lidah. Tengah, ujung, tengah pangkal. Pangkal lidah kita jongkitkan dia. Naik, tekan pada halkum kita tu untuk keluarkan bunyi ko. Cuba rasa. Ko, ki, ku. Bukannya ko. Ko. Okey? Ko, ki, ku. Okey? Mulut duduk diam-diam, rehatkan dia. Sebab belum sampai lagi mulut kita tu bekerja. Nanti bila sampai huruf mulut nanti, barulah mulut dan bibir kita bekerja untuk keluarkan bunyi. Okey, sekarang ni kerja pangkal lidah yang keluarkan. Okey, sekali lagi Ko, ki, ku, baq. Ku, kon, qani, qaqna. Minal muqni. Maki, kon, qani, qa. Okey. Huruf pangkal lidah yang kedua, dia ke atas sikit Kaki, ku, bak. Ku, kan, kani, kakna. Minal mukni. Maki, kan, kanika. Okey. Ini duduk di kawasan ataupun daerah pangkal lidah juga. Cuma dia ke atas sikit, dia keluar sikit, ke depan sikit bunyinya. Makhrajnya ke depan sikit. So, ka,
Kiku. Dia nipis. Ini ko dalam. Ko dan bunyi dia bulat. Bukan ka, ko. Yang ni ka. Ko, ka. Ini bunyi dia bulat. Sama juga dengan sebutan huruf kho dan ro. Kho, ro, ko. Tiga-tiga huruf tu bunyi dia bulat. Bukannya kha, ra, ka. Tapi kho, ro, ko bulat. Ka, tak bulat. Jangan baca ko pula ni. Ni ka. Okey? Ingat tiga huruf yang dekat-dekat tu, walaupun duduk dua huruf tu duduk dalam kawasan leher, kho, ro, koh pula duduk di kawasan pangkal lidah, tapi dia duduk dekat-dekat kan, bersebelahan je tadi, sempadan, duduk kat sempadan tu. Okey. So bunyinya adalah ketiga-tiga huruf tu bunyi dia bulat. Kho, ro, ko. Hati-hati bukan kha, ra, ka. Kho, ro, ko. Kaf, bunyi dia tak bulat. Dia bunyi ka, bukan ko. Ka dan nipis. Okey. Kalau untuk memastikan, ini untuk kita orang awam lah. Kalau dah pakar, dah expert, nanti tak perlu pun. Untuk orang macam kita lah, macam saya, macam tuan-tuan ke, macam kita semua ni, untuk mengeluarkan bunyi kaf yang nipis, cantik, kita senyum sikit. Tak payah dah sengih banyak sangat, sikit je. Ka, untuk keluarkan bunyi ka yang cantik dan nipis. Kaki, ku, bak. Tengok perhatikan bunyi bak, bukannya bak. Bak, kual-kualah. Dia bak. Tekan dulu. Bak. Lepaskan angin. Keluar hembusan nafas. Bak. Bukannya bak. Ataupun bak. B-A-K. Bak. Bukan bak. Tapi bak. Tekan dulu pangkal lidah kita. Lepaskan tekanan pada pangkal lidah berserta keluar hembusan nafas. Bak. Boleh Ku, kan. Kan. Tak nak kan. Kan. Kani, kak. Na. Kak. Na. Minal muk ni muk. Tak nak muk ni ataupun muk ni. Muk. Ada keluar hembusan nafas Muk ni. Makikan. Dengung. Bari dua jumpa kaf dengung ikhfa. Makikan kanika. Okey, boleh Okey, boleh follow saya Okey, sama-sama kita ulang. Baca sekali lagi. Kakiku bak. Ku kan kanikakna. Ni pun dengung. Bagi dua jumpa kaf Ku kan kanikakna minal mukni makikan kanika. Okey, seterusnya. Huruf yang berada di tengah lidah. Bertemu langit-langit tengah. Bertemu di langit tengah. Yang pertama jim. Ingat Jim semalam kita sebut huruf yang duduk kat langit tengah ada tiga. Jim, yang, shin. Tapi antara tiga-tiga huruf ni, jim aja yang tengah lidah kena sentuh dan tekan langit tengah. Saya ulang Daripada tiga-tiga huruf yang berada di tengah lidah, hanya satu huruf iaitu huruf jim sahaja yang apabila kita nak sebut, membaca dan melafazkan huruf jim, tengah lidah kena naik, menyentuh dan menekan le langit tengah. Ya dan syah tak menyentuh langit tengah. Jim kena sentuh, bukan setakat sentuh, tapi kena tekan pada langit tengah. Sama, saya sebut ja. Rasa sentuh dan tekan. Ja, ji, ju, baj. Ju, jang, jani, jajna. Minal mujni. Maji, jang, jani, ja. Okey? Ju, ja. Ketat bunyi dia ketat. Boleh Puan Siti Zainul? Alhamdulillah. Jajiju. Ji mati. Kol-kolah. Baj. Okey, hati-hati ramai yang membunyi ataupun membacakan dengan bunyi baj. Baj bukan bunyi kol-kolah bagi jim. Itu bunyi hembusan nafas bagi jim. Bunyi kol-kolahnya ketat, kena tekan tengah lidah ni. Okey, tengah lidah ni. Okey, kena naik macam tu. Okey, nampak naik dan kena tekan langit tengah. Lepaskan, keluar je. Bukan c. Bukan baj. Baj itu bunyi hembusan nafas, bukan bunyi kol-kolah. Kol-kolahnya baj. Okey, baj. Okey, ju, bagi dua jumpa jim. Dengung ikhfa lagi Jujang, jani, jaj. Perhatikan kol-kolah. Bukan jani, jaj. Bukan jaj, tapi jajna. Minal ketatkan mujni. Majijang. Bagi dua jumpa jim. Kol-kolah. Ikhfa. Dengung ikhfa Jang, jani, ja. Okey, sekali lagi kita ulang
Jaji jubaj. Jujang jani jajna. Minal mujni. Majijang janija. Okey, boleh Okey. Huruf tengah lidah yang kedua. Ni lembut sikit. Ya yu bai. Yu yai yani yaina. Minal muini. Mayi yai yani ya. Lembut je bunyi je kan. Okey. Ya tengah lidah naik menghampiri langit tengah tapi tak sentuh. Ya yu ba, ingat ba, ya mati sebelum dia ada baris atas, ataupun senang ya yang ada baris mati dalam Quran itu confirm huruf ya lin. Ingat saya sebut banyak kali dulu, ya lin ataupun ya lunak. Ya yang kita baca dengan sifat lunak dan lembut. So lunakkan dia. Bai, tak nak baca dengan bai. Ya yu bai. Kalau kita baca bai, tak ada sifat lin ataupun tidak ada sifat lunak pada huruf ya. Sebab huruf ya apabila dia berbaris mati, sebelum dia ada baris atas. Ataupun dalam Al-Quran Rasam Osmani kita, huruf ya yang ada baris mati, yang ada dalam kuda tadi, adalah huruf ya lin. Maksudnya huruf ya yang bersifat lunak dan wajib dibaca dengan kelunakan dan kelembutan. So lunakkan dia. Bai, tak nak baca dengan bai. Kalau kita baca bai, makhraj betul, sifatnya out. Okey, jadi lunakkan dia. Bai. Okey. You bagi dua jumpa ya. Ingat kita cerita ni awal dia keluar 6 Idgham ma'al gunnah, masuk dalam ya, jangan tekan, masuk dengan lembut aja berserta dengan 2 harakat. You yai yai yani yai. Ya mati lagi. Lin. Yani yai na. Sini dengung yai yu yai. Jangan tekan Jangan baca yu yai yai. Itu tekan. Ni dia idgham ma'al gunnah naqis. So jangan ditekan. Masuk dalam ya lembut aja. Yai berserta dengung. Yai yani yai na. Minal mu, jumpa ya mati lagi, lembutkan dia. Lin muini mayi yai. Idgham ma'al gunnah, bagi 2 jumpa ya. Yai yani ya. Okey, sekali lagi kita ulang. Ya yu bai. Bai. Lunakkan Yu yai yani yaina. Minal muini. Mayi yai yani ya. Okey, boleh Seterusnya. Syashi syubash. Okey. Syushang shani shashna. Minal mushni. Mashishang shani shah. Okey. Sya. Okey, tengah lidah sentuh, bukan sentuh. Tengah lidah kena naikkan dia, jongkitkan tengah lidah menghampiri langit tengah tapi tak sentuh. Saya dah tunjuk gambar rajah semalam kan. Okey, sebab apa tak boleh sentuh? Sebab perlu ada ruang antara tengah lidah dengan kawasan langit itu supaya keluarnya bunyi shh. Dia akan keluar kat situ. Syashi syubash. Ingat? Bash. Kena bunyi. Ada orang kata, kena ke bunyi sampai bunyi shh? Memang kena bunyi. Sebab tu ulama' memberikan nama khas bagi sifat bunyi shh tu. Ulama' sampai letakkan, masukkan sebagai sifat tafashi bagi huruf shin. Kalau dia tak penting, tak perlu buat, masakan ulama' akan buat satu sifat khas khusus yang hanya ada pada huruf shin saja. Yang ulama' gelarkan, namakan sifat tersebut sebagai sifat tafashi. So apa sifat tafashi? Bunyi shh. Tu dah bunyi sifat tafashi. Okey. Sebab shin adalah satu-satunya huruf yang mempunyai sifat tafashi. So ulama' mengkaji kaedah ataupun cara bacaan baginda Rasulullah. Ulama' untuk bantu kita umat akhir zaman ni untuk baca sebiji exactly macam Nabi baca, ulama' letakkan okey, ini cara bacaan dia, dan ulama' bagi nama sifat tafashi bagi huruf shin. So kena bunyi shh. Tu kena bunyi pada sifat shin. Memang sifat tu wajib ada pada huruf shin, terutamanya khususnya apabila shin tu berbaris mati ataupun berbaris sabdu. Lagi jelas bunyi shh tu. Okey, boleh
Syushan. Bagi dua jumpa shin. Ni dengung ikhfa lagi. Jaga bibir, gigi, lidah tak boleh bersentuhan sesama sendiri ataupun satu sama lain. Okey. Syushan. Bunyi di rongga hidung dengungnya. Shani shashna minal mushni. Jaga mushni. Yang ini ramai yang suka baca macam ni minal mushni. Mushni. Mushni sifat tafasyinya tidak dijelaskan. Mushni. Bunyi jelas dulu. Maaf, terbatuk. Mushni. Jelas Mashishan shanisha. Dua harakat. Okey, kita sama-sama lagi baca lagi sekali. Shashishu bash. Shushan shanishashna minal mushni. Mashishan shanisha. Okey, jelas jaga. Sebab shin ni adalah satu-satunya huruf dalam Al-Quran yang ada sifat tafasyi, yang bunyi macam sh tu. Huruf lain tak ada. So kita kena hati-hati Tu sifat unik bagi huruf shin. Ulama namakan sebagai sifat tafasyi sebab huruf lain tak ada sifat tu. Yang bunyi bersemburan tu bunyi sh, bash, shash, mush. Okey. Kena jelaskan dia. Kena jelas biar clear betul bunyinya, terutama bila berbaris mati ataupun berbaris sabdu. Kalau berbaris hidup pun ada. Pun ada juga. Okey. Last sekali kita pergi pada huruf sisi lidah. Tepi lidah kena tepi geraham. Ujung lidah kena belakang gigi kapak gigi atas. Iaitu huruf dha. Ingat huruf dha ni pun huruf yang special sebab ditulis dalam kitab tajwid antara huruf yang paling sukar disebut dengan betul makhraj dan sifatnya. Walaupun di kalangan bangsa Arab sendiri ditulis. So kalau kita kata Allah susahnya sebut, tak pelik lah. Sebab orang Arab, ulama dulu pun bagi tahu orang Arab pun nak sebut betul boleh sebut. Tapi nak sebut makhraj dan sifat yang betul pun orang Arab sendiri pun kadang-kadang fail. So kalau kita orang Melayu ni sikit-sikit okey lah kan. Tapi kita cuba berlatih lah. Itu tujuannya kita belajar So, kita kena belajar, berlatih, praktis supaya kita boleh menyebutnya sebaik yang mungkin insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam Puan Nur Hayati. Maaf lah mak join. Okey, tak apa, tak ada masalah. Nanti Puan tengok rakaman Okey. Kita tengok pada huruf dha Okey, sekali kita sama-sama baca. Dha di du bad du dan dhani dadna minal mudni madidan dhani dha. Okey, ni huruf boncit ni. So jaga, boncitkan dia. Dha dua harakat Dha di du dha di, bukannya do. Jaga. Kadang ramai baca do di du. Itu tak jadi, itu nipis. Sebab apa jadi nipis? Sebab lidah kita duduk di tengah-tengah mulut. Dia tak boleh duduk dalam tengah-tengah mulut. Dia kena duduk di tepi kawasan mulut, ke kiri ataupun ke kanan, macam yang saya sebutkan semalam. Semalam saya dah tunjuk gambar rajah saya tunjuk. Saya guna tangan lagi tunjuk kedudukan lidah apabila kita menyebut melafazkan huruf dha. So kalau ada tuan-tuan yang terlepas, boleh tengok sesi malam tadi kedudukan lidah apabila kita melafazkan huruf dha. Barulah dia menghasilkan huruf dha yang itba, isti'la, tebal dan meninggi. Dha, di, du. Okey, ni menarik. Bal, hati-hati. Macam yang saya sebutkan semalam dan banyak kali pun saya sebut sebelum ni. Dha adalah huruf yang gemuk, tebal dan boncit. Guru saya kata ni huruf boncit, huruf perut boncit. So kena bunyi dia tebal, tapi dia ibaratnya macam saya sebutkan semalam dan sebelum ni, ibaratnya cushion. Pada sofa kita tu cushion yang tebal dan empuk. Dia bukanlah huruf yang keras. Kalau kita mengeraskan dha, kita mengeraskan sifat dha, mudah terjadi lantunan, mudah terjadi bunyi qalqalah apabila dha baris mati. Sebab tu ramai yang baca kalau dha baris mati bad, dha di du bad. Maksudnya kita sudah mengqalqalahkan huruf dha yang bukan huruf qalqalah. So yang tepatnya bunyinya ialah bad. Saya ulang bad. Okey, boleh dengar bunyi dia. Bad. Dia ibarat cushion tebal yang empuk bila kita duduk pelan-pelan. Dia bukan dikeras. Bad. Itu sebutan dha yang salah sama sekali dari segi sifat huruf. Okey, so jaga bad. Okey,
Dha baris dua atas jumpa dengan dha, dengung ikhfa juga. Du dhan. Dengung ikhfanya tebal, buncit dan gemuk lah, meninggi sebab sesuai dengan sifat dha, dan bunyi mesti dalam rongga hidung, bunyi dengungnya du dhan dhani dad. Jumpa lagi dha mati. Dhani dad na, bukannya dad na. Jangan sekali-kali kita membaca dengan bunyi dad na. Itu bacaan yang salah. Bukan kurang tepat lagi dah, memang totally salah. Salah dari segi sifat huruf dha. Dha bukan huruf qalqalah. Dhani dad na. Okey, hati-hati, jangan lantunkan dia, jangan keraskan. Minal mudni. Jaga, jumpa lagi dha mati. Mudni. Minal mudni. Madidam. Baris dua jumpa dha, dengung ikhfa lagi. Dhan dhani dha. Jaga. Dhani dha, bukannya do ni do. Bukan do tapi do. Do bukan do do ni do, bukannya do ni do. Okey, itu do tu do Okey, sekali lagi kita ulang last. InsyaAllah dah pukul 10 dah. Kita habiskan yang ni last Sekali lagi kita baca sama-sama. Do di du bad. Okey, perhatikan saya sebut bad. Sekali lagi. Do di du bad. Tak ada lantun langsung Du dan dani dad na. Sama. Dani dad na. Tak ada dengung. Tak ada dengung, tak ada qalqalah. Minal mudni. Minal mudni. Mudni. Okey, bukannya mud. Okey. Minal mudni. Okey. Madidan dhani dha. Sekali lagi. Madidan dhani dha. Okey, alhamdulillah kita habis untuk sampai sini dulu lah. Saya ingat sempat habiskan, tak sempat, tak apa. InsyaAllah kita jumpa malam nanti Kita ada huruf 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 leher kita dah habis, alhamdulillah. Huruf pangkal lidah dah habis, huruf tengah lidah dah habis, huruf tepi lidah dah habis. Malam ni insya-Allah kita akan baca huruf hujung lidah sentuh langit, hujung lidah sentuh belakang gigi, hujung atas lidah sentuh gigi, hujung lidah sentuh belakang gigi bawah, kemudian huruf bibir. Insya-Allah kita boleh habiskan malam ni, insya-Allah. Okey. Boleh insya-Allah kita akan bertemu malam ini. Okey. Sebelum kita berpisah, seperti mana biasa, saya mohon jutaan kemaafan kalau ada salah silap, kekurangan, minta maaf banyak Kalau adalah salah sebut, salah sebutan, salah penerangan, mohon berikan teguran, boleh PM saya, insya-Allah. Sama-sama kita belajar kan, saya pun masih belajar lagi. Okey. Yang pertama, yang keduanya saya ucapkan jutaan terima kasihlah pada semua. Buat semua sahabat-sahabat sekalian, walaupun hari Minggu kan, hari orang santai-santai, orang keluar jogging, orang keluar sarapan kat luar, orang keluar jalan-jalan, ada yang sama tidur lagi, tapi tuan-tuan sedia bersama-sama dengan saya pagi ni. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih banyak. Jutaan terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Surya. Dr. Surya tak pernah miss terima kasih. Mak saya pun ada. Mak saya ada kat rumah saya pun pagi ni. Okay. Bukan setakat ikut live, ada kat rumah saya pun, ada tepi saya ni. Okay, terima kasih Mak. Okay. Dan terima kasih pada semua lah, insyaAllah. Jangan lupa malam nanti, lepas solat isyak okay, lepas solat isyak, memandangkan kita dah mula boleh saya nak sebut berterawih pula, berjemaah di surau kan. So kita lewatkan sikit lah, macam semalam lah, kita mula insyaAllah. Lepas sebab isyak di Bandar Baru Bangun 8.45, lebih kurang dalam 8.55 mula solat jemaah. Dalam 9-10 minit, 9-5 minit macam tu, 9-5-9-10 minit habis. So insyaAllah kita bermula sekitar pukul 9.15 lah, insyaAllah malam nanti. Boleh InsyaAllah kita akan mula malam nanti live dalam pukul 9.15 minit malam, insyaAllah. Okay. Terima kasih Puan Nuraini Abdul Ghaffar, terima kasih Puan Siti Zainun, terima kasih pada semua lah, terima kasih banyak-banyak. Okay. InsyaAllah jangan lupa kita jumpa malam nanti, insyaAllah lepas solat isyak berjemaah pukul 9.15 minit malam, insyaAllah. Okay. So sekadar itu kita jumpa malam nanti, insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.